strong. Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Welcome back to another episode of Atas Vega Podcast. Episode 2, season baru. Okay, so aku sekarang berada di Kopi dan Studio. Okay, bersama aku sekarang kita ada May, iaitu co-founder. So May, boleh intro sikit? Okey, aku May, orang kenal May Kamal lah. Seorang daripada 3 orang partner. Salah seorang. So ada 3 orang 3 share, orang partner. 3 orang partner untuk Kopi dan Studio ni lah. Betul. Kopi pula, Kopi dan Kopi Studio. dan Studio. Alright, so kita nak borak secara random Okey. sebab Okay. podcast kali ni dia ibarat langgar lah Mat. Langgar. Kebetulan aku ada event dekat Wang Utama. Aku ada event New Balance tadi. Lepas tu sebelum ni Mi ada tegur dekat IG. Dia kata Atas Vegas collab dengan Kopi dan Studio. Oh, baik. Dia macam okay, kita on sebab kebetulan aku nak ke KL. So kita set up macam ni. Mana yang ada, itulah kita orang akan boleh Atas Vegas boleh bagi. Kita share something untuk pendengar atau penonton di luar sana. Okay, by the way, thanks Meh for Americano. Ini minum. Alright, so kita straight to the point sebab untuk episod kali ni ataupun season baru ni aku just nak direct to topik yang kita nak bawa. Any kind of topic. Okay. So okay, aku nak mulakan dengan yang baru, yang paling latest lah, yang aku nampak dari yang kau bawa sendiri kan. Macam dia tu antara Shiraz dengan May Kamal yang buat illustration tentang artis-artis punya konsert lah. Okay, so aku rasa since kita orang start join concert, tak kisahlah Shiraz or any organizer, kita orang akan try bawa satu poster. Kopi Studio akan try bawa satu poster. Selalunya poster tu kita akan lukis and then kita bagi artis untuk sign lah. Tujuan asal dia adalah untuk gantung dekat kafe lah. Oh, okay. Itu tujuan asal. Okay, first artis lah. First, yang ingat. Okay, first aku kena terima kasih dekat Faris Tapau. Okay, Farid Tapau. Shout out to Farid Tapau. Yes, dia yang bawa Kopi dan Studio first masuk Z. Oh, Nadine Oh, Amizah. okay. So dekat, by the way, dekat kafe ni, kalau korang tahulah ataupun korang yang belum datang, korang boleh datang dekat TTDI kan? Betul, Taman Tun. Taman Tun. And then kat kafe ni mostlynya ada artwork yang May buat. And then ada signature from the artist lah. So korang boleh tengok nanti lah. Tapi nanti aku akan bagi review sikit lah. Okay, so first artist lah. First memang Nadine lah. Oh, memang Nadine? Nadine. First Nadine Amizah lah. Sebab before that Kopi Studio baru setahun. Oh, masa period dalam tu lah. So setahun aku rasa awal tahun ni kot. Januari kalau tak silap Nadine. Januari tahun ni. Ya, betul. Aku ingat sebab aku pergi dan tu. Betul. Okay. So itulah bila ada peluang tu dan aku macam why not kita try buat poster kan, kita dapat sign boleh gantung. Dengan masa tu tak imagine lah boleh dapat sebanyak sekarang ni. So yang banyak sekarang ni lah. Yang aku pasal aku tahu adalah ada latest one lah. Iaitu dengan 420. Dengan 420 betul. 420 kan. Okay, 420 yang paling latest iaitu dia macam collaboration ke macam ni? 420 yang betul collaboration sebenarnya dengan Kunto Haji. Oh, dengan Kunto Haji. Maksudnya key visual tu memang ada artwork macam 420 dan lain-lain ni lebih kepada inisiatif Kopi Studio lah. Okay. Okay, cerita sikit lah pasal Kunto Haji lah. Okay. Yang Kunto Haji. Alright. So macam yang mana yang tak tahu Kunto Haji tu, artis from Indonesia. So korang boleh dengar Kunto Haji. Dan lagu dia memang payah. kena dengar. Wajib dengar. So tu collaboration antara May Kamal lah. Betul. Dengan Kunto Haji. So kalau nak tengok awal tu korang boleh follow IG kan. IG ataupun kau datang sendiri lah kafe ni. Betul. Kau tengok depan mata punya Tengok live. Tengok live punya awal.
Tapi kau tak boleh sign lah. Okay, so dengan 420, the latest one lah. Dengan 420 sama juga, tujuan dia macam memang kita come out dengan poster, dengan inisiatif. Okay lah, diorang datang sign dan kita appreciation lah, kita gantung dekat kafe kan. And then kita start follow, kita follow Kuantan, Penang dengan KL untuk Nala Tour kan. Okay, ni Nala Tour lah. Okay, dengan and then bila pergi dekat Kuantan tu, kita tunjuk dekat band, and then suddenly diorang macam, kita orang nak 15 poster. Macam tu. Itu untuk apa? Untuk 15, maksudnya untuk kru, untuk band-band apa semua. Sebab kita bawa satu je masa tu. Oh, memang satu lah. Bawa satu memang biasa nak gantung kat kafe je, tak ada niat nak bagi Oh, pun. tak ada lagi lah. Mahal lah, mahal. Okay. So bila dia minta macam, okay lah, sebab kita ada seminggu lagi before Penang. So kita orang macam, okay why not kita buat satu lagi poster, satu lagi edition. So itulah terjatuhnya dua type of Aku pun sangat sebab ada dua version kan. dua version. And then satu version tu yang bukan buat 15 lah. Dua-dua. Dua-dua? Dia request dua-dua version. Oh, 15, so 30. 30. Untuk Okay. Balik pada poster tu lah. Mostly memang yang pergi konsert tu tanya, Ya. kenapa tak jual? Okey. Sebab dia masa aku pergi tour dekat Penang, and then aku ada lah gambar ambil dengan poster tu. And then ada lah beberapa follower aku yang memang nampak benda tu. So dia, kenapa tak jual? And then aku sendiri pun tanya juga, kenapa tak jual? Sebab bagi aku dia merchandise yang macam wow lah. Kalau peminat nak simpan pun macam cantik lah, macam tu lah. Okay, kenapa tak? Okey. So again, memang tujuan asal Kopi dan Studio ada inisiatif untuk buat poster dan sign tu memang untuk kita gantung dekat kafe lah. In a way dia sebenarnya remind Kopi dan Studio punya journey. Oh, okay. Sebab setiap konsert tu kita go through one by one kan, proses apa semua. Tapi itulah, bila sebenarnya bukan ada je, kita orang pun ada receive a few DM cakap nak poster apa semua kan. So maybe in future kita boleh plan something official dengan organizer ke untuk kita keluarkan. Bagi aku itu wajib dan mesti lah. Sebab there's a kind stroke yang lain lah daripada mencendan yang ada. So macam aku dapat satu, tapi yang kecil lah. Itu hadiah daripada member aku, daripada Takwa. Takwa ni dia ada band juga, dia band Radio Wave. Okay. Pernah dengar Radio Wave kan? Dia DM aku, time birthday aku lah, baru ni kan. Kita Eric, aku ada benda nak bagi hadiah kan. Aku cakap, apa benda kan? Tu dia beritahu lah, dia nak bagi something. So aku dapat poster dia kecil. Dia macam katanya besar mana aku tak tahu lah, kurang dia. Tapi poster tu yang aku nak yang besar. Tapi kecil pun boleh lah itu. Dapat sign daripada Ari lah. Hari pun ada sign itu. So terima kasih Takwa for the gift. And kita balik pada 420 lah. Sebab itu adalah paling baru lah. Paling baru. Okay. Sebab apa yang aku tengok, Ari and beberapa geng dia lain ada lepak kat sini. Maybe boleh share sikit lah something yang hang boleh share dekat pendengar. Sebab yang penonton yang kat Ipoh pun tanya kenapa Ari datang Ipoh 3 kali ya? 3 kali. Kita boleh, mana tahu dia ada share dengan Mei kan. Okay, so first kali aku rasa 420 adalah salah satu band yang ada dalam bucket list. Yang kita ada sembang lah, kalau 420 datang, 420 kena datang Kopi Studio. Ya, betul. And then it happen jadi. Okay, sebab adalah one of our friend tu memang dia rapat dengan Ari. So cerita dia, diorang habis dekat JB kot hari tu Awan ni, shout out to Awan. So diorang habis dekat JB pukul 5 pagi Awan WhatsApp. 5 pagi ya. Man. Itu berita subuh yang Berita gembira subuh, kan. betul. Terus tak tidur. Bangun macam wow. Terus tak tidur. Okay, Awan cakap, "Man, hari nak ngopi kat Kopi Studio." And it happen hari tu hari Isnin. Diorang habis JB Ahad kan. So hari Isnin pagi tu dia message, "Isnin Kopi Studio tutup." Ya, betul. So aku cakap dengan Awan, "Okay Wan, kasih jadi
Panggil je dia datang, kita masak char kway teow kat Ari. Itu ibarat special request Saya lah. jadi request, ramai marah. Sebab hari Senin tu tutup. Ya. Dia bukan senang sebab satu benda something yang kita tak expect. Betul. And then benda yang kita suruh macam dia something yang kita wish lah. Ya. Tiba-tiba sebelum subuh dapat berita tu, okay, kita on je lah. kita on. Apa-apa pun. Bila lagi? Kan? Bila lagi datang Yeah. ruang tu. And then, Contohlah kalau maid tak sedar time tu, Ya. kita tahu dah tolak ke mana. Betul. Oh, so kiranya itu pun kira langgar juga lah. Random lah. Memang Langgar je. random. Memang tak ada expectation apa, memanglah ada plan macam kita orang plan. Okey lah, boleh ni buat podcast ke apa dengan Ari apa semua kan, tapi semua plan tu tak jadi lah. Mungkin insyaAllah ada dia. Ada dia sebab Member startup kan. sebab bagi aku dengar-dengar main nak buat podcast. So insyaAllah InsyaAllah soon Kopi Studio. akan panggil artis-artis dari seberang yang main tu. rasanya macam wajib check in kat sini lah. Betul. So itulah bila Ari lepak sini apa semua, dia ada cakap lah one of the punya favourite city kat Malaysia ni Ipoh lah. Ipoh lah. Ipoh. Dia Tengok tu Ipoh. Ipoh ni special sebab first dia cakap dia minat barang-barang thrift, vintage. Okay. And then it happen, aku rasa masa dia nak pergi ke Penang kot dia ada stok dekat Ipoh. Tapi masa tu dia pergi sehari je. So dia pergi, then dia found out macam banyak gila rare vintage punya barang dekat Ipoh. Dan lagi satu dia cakap ramai tak kenal dia, so dia suka lah, ramai uncle kan. Sebab Ipoh ni macam Amir cakap, Hari beritahu dia ramai uncle lah. Ibarat Ipoh ni pekan pencen. Ya. And dia agree dengan benda tu, maksudnya pekan pencen. Pekan pencen. Sebab betul lah, mungkin macam Ari sendiri macam dia kat Ipoh tu beza dengan hometown dia yang macet. Betul. And then kat Ipoh tiba-tiba vibe dia Tenang. And then mungkin dia lebih selesa seperti tu. Betul. So aku harap kalau Ari dengar lah kalau Ari dengar. Shout out to Ari. Satu hari mana tahu dia nampak mini showcase dekat Ipoh. Masa tu kita yang organize cek Ya. tiba. Tu tahu kan. Macam Mei dia dapat berita sebelum subuh. Kita dapat berita nanti mungkin lepas Isyak. Boleh. Alright, so memang tu berita macam Ari share sendiri lah. Ya. Okay, nice. So sebab macam aku sendiri dari Ipoh, masa Ari datang Ipoh tu, member aku kejar dia tau. Member aku kejar dia kat Ipoh. Dekat town ke masa tu? Dekat town. Sebab dia tengok story macam Ari macam dekat Ipoh. So dia orang pergi mencari lah, macam mencari Pokemon. Akhirnya jumpa lah, alhamdulillah lah dapat gambar. Sebab tak silap aku masa tu viral kat TikTok kot kan. Ada Ari dekat traffic light. Berlega-lega dekat Ipoh. Mungkin dia tengah cari ilham. One of the reason Kopi dan Studio nak buat podcast, sebab aku rasa podcast adalah salah satu medium yang dia bukan langgar tapi dia unfiltered. Kan, the way kita. So aku nak tanya lah juga, apa atas Vegas punya vision dalam podcast ni? Okay, first dia kira macam throwback balik. Maksudnya kenapa Atas Vegas ni buat? Betul. Okay, first Atas Vegas ni aku dengan partner aku Acap. Kita orang just macam jom time tu PKP. So kita orang pun baru set up studio macam space kita orang. Jadi macam bosan nak share something. So dalam masa yang lepas-lepas ni kita orang dah come up dengan beberapa konten lah, beberapa topik dengan pelbagai isu lah. Maksudnya dia isu yang bukan isu yang spesifik lah, dia pelbagai. Yang paling kiranya ada dengan Harry Latest Week, dengan Basu PKL, itu ada random people. Kita pun ada cari stranger, maksudnya member kita orang yang korang ada isu ke nak sembang anything, korang boleh lah hijack kita orang punya podcast. Mungkin after this dengan season baru, episode baru, mungkin kita boleh lebih pada tu lah. Sebab sekarang macam mana yang aku bawa dengan lifestyle aku, aku ada fashion, aku ada ni, dan beberapa kenalan-kenalan yang memang pelbagai background, mungkin boleh ketengahkan benda ni supaya boleh publish lah. Itu lah macam sekarang ni lah. Aku minat dengan apa yang Mei buat. Maksudnya dia bawa stroke grafik dengan architecture lah. Bawa benda tu. So aku into yang benda tu. Jadi aku macam nak tahu lah.
And then aku nak tahu bukan aku seorang aja nak tahu. Ya. Means orang luar. Betul. Yang Ah, kita so, boleh share lah. Kita boleh share. So overall aku rasa platform podcast ataupun cerita ni adalah sharing something yang orang kat luar sana nak tahu tapi dia tak tahu. Betul. Orang tahu anime tapi kita pun tak kenal anime, macam mana dia nak share? Ya. So jadi masa tu aku just go through dengan benda-benda macam ni dan yalah, go through lah apa yang aku rasa nak bawa. Kadang ada gak member yang tanya kan, kau bawa lah topik macam ni. Aku cakap okey kalau korang nak handle pun boleh. Betul. Tapi yang make sure lah aku ada kat situ kan. Ya. Itulah. Betul. Sebab aku rasa samalah dengan kita orang punya vision juga, sebab kita orang rasa podcast pun adalah salah satu medium yang kita boleh kenal and be ya. inspired dengan whatever topik Ya, yang betul, kita cakap lah. Sebab kadang-kadang topik tu nampak simple tapi sebenarnya kita boleh inspired others apa Ya, kan. betul. Itulah macam medium-medium yang macam ni yang sekarang pun memang orang look up tu. Betul. Sebab mungkin macam aku lebih tekan kepada visual lah. Bukan yang macam watch ataupun macam Spotify. Ya. Sebab orang nak tengok main ni siapa. So kita tunjuk muka main. Kita buat video. Lebih pada video. Sebab ada orang tanya kenapa tak buat Spotify. Sebab bagi aku baru start up benda ni macam walaupun dah lama ada gagal ni macam dah setahun lebih. Before this kita orang aku ngacak tu just buat for fun. Maksudnya masing-masing ada kerja sendiri. And then sekarang aku dah full time. Aku dah kerja sendiri. So mungkin aku akan gerak dengan cara aku. Tapi aku nak ada member aku. Okay, faham? Yang ada boleh akhirnya aku nak macam ni lah. Kita buat. Ya, boleh aku jalan. Sebab sebelum ni kita anggap macam Atai Vega ni macam alah kita buat just for fun. Tapi just now mostly yang nak share something tu boleh menggunakan platform tu. Betul. Tak kisahlah daripada Atai Vegas ke dari mana-mana pun tak apa. But mungkin benda tu bermanfaat lah. Betul. Kan? Sebab macam aku suka tengok atas Vegas ni daripada segi the whole package dia lah. Maksudnya dari segi visual, daripada design korang, the logo. So maksudnya belakang cerita tu banyak lagi boleh Ada, kupas. yes, betul. Kan? I mean dia punya podcast tu adalah isi dia. Tapi yang latar belakang tu. Betul, sebab before ni aku ada plan juga nak buat merchandise macam baju ke kan, macam something yang boleh kita jual ataupun ya apa-apa yang boleh kita kupas kan, macam cakap hari kan, macam based on background kan, tak seperti ada podcast saja. Betul. Dia boleh macam-macam. So macam tu yang aku nak bawa. Betul. And lagi satu aku suka, aku tak tahu korang baru start last year ke apa yang korang join Tapau untuk buat podcast Tapau dekat last year. festival. Aku rasa benda tu salah satu benda yang best. Masa kat Tapau tu kita orang macam sharing session lah. Okay. Sharing yang kita orang invite dari ada beberapa community. Share something apa yang orang nak bawa. So benda tu thank you podcast lah. Podcast yang sharing. So macam tu lah. Dan sekarang ni pun yang sekarang ni ibarat aku macam aku nak share something lah dengan Mei. Aku pun nak tahu Mei apa. So bila Mei cakap jom kita ni lah. Tak lagi Balik. Itu yang jalan terus. So kat sini lah tiba-tiba aku kat sini. Dia macam tiba-tiba lah. Dia macam tiba-tiba. Dari Ipoh ke sini Aku daripada Ipoh Konti bawa sini Berhenti buat sini. Mic buat dari sini. Tapi untuk episod kali ni benda orang tahu jangan set up simple. Harap ada pengisian. Betul. Pengisian gitu. Sebab aku rasa dia pasal bila sharing ni kita boleh inspire orang untuk jadi whatever yang sebab kadang-kadang kita buka benda yang tak orang tak buka pun kan. So kita just by point tu mungkin ada benda yang boleh lead orang ke ni. Sebab dia kita kena support kita punya local community. Dia lead kepada tu lah. Betul. Sebab macam dia ni benda ni terjadi tadi lah. Satu event balance lah. And then semalam and then beberapa hari lepas aku baru buka YouTube. Iaitu kalau korang tahu lah, dia Alrumi ni nama brother ni. Dia memang buat review kasut lah. Bila aku baru tengok and then tiba-tiba aku jumpa dia tadi. Okay. Dekat event balance. So apa yang aku lihat, aku tengok and then bila terjumpa orang tu and then aku supaya bila aku jumpa depan-depan dan aku tanya benda tu. So benda tu jadi macam kalau dia ni buat konten ni dengan macam ni sebab dia nak bawa satu
scene ataupun benefit dekat orang. Okay, selain pada bukan kasut ya, dia review macam tentang healthy lifestyle. Tak semestinya pada kasut. Betul. Dia buka banyak lagi. So jadi macam tu, macam Melika tadi macam dia boleh buat kita nampak lah. Macam, Betul. okay, that person dia bawa macam ni sebab macam ni. Betul. And kita kena faham orang yang dengar podcast ni kadang-kadang baru nak pergi kerja. Tengah jam Tengah apa jam. semua, baru balik kerja, tengah stres-stres. Betul. So inilah kita nak share. Ini the platform. Macam, Betul. kalau macam aku apa itu post dekat IG kan. So macam visual tu kalau kat rumah ke kat time tidur time rehat Betul, kan. betul. Benda tu yang buat jadi pengungsian lah. Betul. Pengungsian yang ada isi lah, korak lah. Sebab kita ni tak ada barrier tau. Betul. Apa yang kita orang rasa kita orang share. Macam benda yang kalau korang rasa ada kekurangan tu, itu kekurangan bagi kita bang. Betul. So kita orang share something yang untuk orang boleh kritik lah. Betul. And aku rasa itu sifat podcast lah kot. Ya, betul. Maksudnya dia tak perfect. Tak perfect. Tapi ada isi yang boleh develop daripada situ. Ya. Macam aku kan macam ni cerita kan. Kalau pasal apa dia punya journey bawa through architecture kan. Dalam illustration tu daripada Nadine mungkin dah setahun lah. Hampir setahun. lah. And then tiba-tiba dia draft dia macam ni. Jadi aku macam tahu lah. First aku nampak lah poster Nadine masa first kat ZO aku pergi konsert tu kan. So, macam baik tu kan. Stroke ni. Lepas tu and then second time aku jumpa dekat ni Nusa Fest. Dekat Nusa Fest. Nusa Fest kan. Time Nusa Fest tu baru aku tahu kopi dan studio. Aku tengok ni ada buka kat sana. So aku fotografer kat Nusa Fest. Yeah. And aku rasa kenal dia dah lama lah. I mean kenal tak tegur sebab sama lah. sebab aku sendiri personally aku start pun daripada Sinipo. J Adam Adam semua kan. So rasa mungkin dah pernah selisih tapi tak pernah tegur lah. So dia macam tiba-tiba lah. Dia sebab kan minat yang sama. Macam aku Betul. macam mungkin ada stroke yang sama. Betul. Stroke yang macam kita into dengan something. Buat kita lebih macam boleh sini Boleh sembang. boleh Betul. bersembang, boleh buat connection, boleh buat kawan gitu lah. Sebab tu Kopi dan Studio pun punya tagline macam kopi antara medium untuk saling mengenali. Yeah, betul. Sebab kita believe yang kopi adalah one of medium lah. So kita boleh kenal lagi ramai community apa semua through a cup of coffee je. Betul kan? Kita makan kopi. Sebab tu hari minum kopi. Aku dah lama nak tanya sebenarnya. Sebab saya nampak kau ulang alik KL Ipoh kan macam pergi gombak je. So Macam sekarang lah. macam sekarang kan. Ni besok kat Ipoh ni. Saya cakap ibu. Ni ada rehat aku ke KL balik. So macam tak tahu ni apa yang aku nampak kau banyak review pasal kasut fashion lah. So apa fungsi Aerial ni dalam contohlah dalam sneaker punya scene ke? Okay. Ada yang sebelum ni ada kan tanya aku ni sneakerhead ke? Faham? Tapi aku bukan sneakerhead. Okay. Aku bukan collector ataupun apa ada cat kasut yang ni aku beli tu tak. Aku punya minat. Okay. Sebab aku punya sense nak berfashion tu tak semestinya pada kasut. Jadi macam mana macam sekarang lah. Macam aku pergi event baru ni tadi lah. Sebab aku dapat sampai iaitu running shoes lah. Running shoes untuk aku present kat orang macam mana aku bawa dengan sebab aku. Dia kasut running tak semestinya untuk running lah. Tapi New Balance dia dah bawa ke arah lifestyle. Jadi ada yang tanya, kau jadi ambassador ke New Balance? Tak, aku kalau ambassador ada kontrak. So aku tak boleh main kasut lain. Jadi dari situ macam ada yang tanya sneakerhead ke ada kontrak dengan New Balance sebab aku memang ada akan dapat kasut New Balance lah based on collection lah. Running tu aku akan dapat lah. Kadang aku dipanggil di seeding lah. Okay. But some seeding tu ada payment. Okay. Depend lah. Ada requirement dia. Ada. Macam kadang-kadang pada Atmos. Okay. Pada Atmos. Okay, kadang daripada crossover.
depend juga lah. Sebab aku punya nak profession tu bukan pada kasut juga. Dia tengok pada kadang ada satu certain brand tu tengok aku dah pakai macam ni, dia kata dulu aku boleh pakai dengan dia punya brand. So macam tu. So dalam fashion scene tu mungkin apa brand-brand yang dalam itu scene tu dia dah nampak aku, jadi try to approach lah. Kadang based on apa tu dia punya collection tu kena tak nak. Okay, macam latest one aku dapat daripada Anabu dari ada brand High Culture. Dia depend lah, macam collection tu kena aku lah. Okay. So aku lebih suka explore benda tu. Jadi aku tak spesifik pada sneakers lah. Okay. Ada sneakers tu itu adalah satu advance lah. Macam kami tu ni advance baru seeding aku Solomon cross dengan Amos. Okay. Tu kalau nak beli tu berfikir juga mahal ke, 1,000 lebih juga tu kan. So aku jadi tapi lawa lah. So masa dapat news tu ada anak beli satu pack kasut Solomon. Aku jadi macam nak aku aim lah kasut tu actually kan, tapi dah dimurahkan rezeki. Alhamdulillah lah. So itulah aku kadang ada tanya mesti ada yang cakap aku ni dah jadi macam KOL, ada influencer ke apa kan. Tapi bagi aku macam tu je lah, based on itu adalah kerja aku kan. Dia minat driven punya. Sebab aku sekarang dah kerja sendiri, then itu adalah equipment kerja-kerja yang aku rasa kerja dan minat. So macam sendiri pun beli tak pernah lagi ikut KL. Jadi benda tu adalah satu benda minat aku yang aku Translate itu kerja. Yes, dia circle lah. Dia macam ekosistem yang dia penat tapi berbaloi, penat yang aku minat. Betul. Jadi benda tu akan bagi kita macam aku sendiri, ada macam penat tu sekejap. Jadi benda macam experience ataupun benda tu datang hanya sekali. Sebab ada yang macam apa kata penat ke KL kan. Jadi benda tu jadi tanya member aku kat Ipoh. Tanya kan macam hari ni kat Ipoh, so kat KL, jadi baru kat Ipoh. Hari ni pagi kat Ipoh, petang KL. Macam episod sebelum ni lah, yang buat magic tu. Macam aku fikir banyak kali lah masa dapat offer job kan. Kat Tapau, sebab aku ada job clash time tu. Jadi dipermudahkan lah. Aku buat semua ni aku harap dah ada dipermudahkan lah, sebab bagi aku lah, benda yang kita minat kita nak buat dengan effort ataupun kita rasa we can do, aku boleh buat, insyaAllah boleh buat. Betul. And aku believe yang yalah, aku rasa apa yang kita buat sekarang ni beyond daripada job ataupun business ataupun minat, dia sebenarnya ada relationship yang jadi betul. yang aku rasa lagi expand kita punya betul. community tu. Dia jadi macam percaya benda tu. Betul. Kita percaya. Macam aku sendiri dia tak expect tau. Dia tiba aku just percaya, okay, kalau aku ke sini insyaAllah ada benda lain. InsyaAllah ada Allah nak bagi benda. Betul. So dia tu lah. Betul. Kita kena percaya. So orang ada something yang berbelah bahagi nak buat something tu, kau kena percaya. Betul. Just buat apa yang kau nak. Contoh kalau aku dah ambil sekarang, dia percaya. Dia terfikir tak sebelum ni dia boleh buat macam ni. Apa yang dia sekarang. Dia tak, macam dia cakap lah, dia mula-mula start dengan Nadine tu, tiba-tiba rezeki ataupun dah Dia lead ke mana tu kita tak boleh nak agak. Tak agak. So dah jadi macam ni tu, benda tu patut dia share. Supaya orang kat luar tu boleh okay, they have a progress yang perlu dipercaya. So clear. Jadi macam aku tu kadang-kadang ada lah penat juga, tapi benda dah enjoy Betul. kita layan. Dan sampai sekarang kalau fikir kan aku kat KL berapa jam je, kita ni balik ikut macam tu. So benda yang nak buat enjoy, enjoy the journey, itulah trust the progress lah. Betul. Setuju. Setuju kan? Ikut hati. Ikut hati dengan ikut perasaan.
biar bertanya hati dulu. Alright. Alright. So, ada apa lagi kita nak share? Uh, Apa dia? Okey lah, kita tanya sikit lah. Kita tanya ni kiranya macam jauh-jauh sikit lah. Okey, semua yang poster kat sini kan. Okey. Kita aku tunjuk lah. Which one yang paling favourite? Sebab aku kalau aku tengok pun aku macam kalau dapat satu tak studio aku pun baik juga ni. Personally 420 yang second edition yang full colour tu. Ya, itu pun sebenarnya tu aku suka. Sebab tu aku gambar poster tu. And then aku dapat yang kecil pun jadilah. Aku tak ke studio. The reason sebab aku rasa sebab kita orang dah tahu kita orang akan follow pergi Penang. So aku design poster tu memang untuk letak dekat situ. Oh. Dengan colour dia apa semua kan. Sebab kalau tengok Kunto Haji punya memang dah ada colour kuning. Kuning. So aku try letak satu lagi colour dekat satu sudut tu. So poster tu sebenarnya didesign mengikut kepada tempat yang dia nak letak lah. So dia agak special. Macam poster-poster lain lebih kepada okay next week nak poster ni, okay buat. So dia agak inilah. Tak, dia tiba-tiba random macam poster. Okey. Satu. Ni lah. Satu design ataupun tu ambil time berapa lama? Normal poster setengah jam. Setengah jam kan? Setengah jam dia boleh buat stroke macam-macam. Hei, gila, power. Itu yang buat macam aku sendiri macam aku minat kat design kan. Tapi tak boleh ke arah ni. Jadi aku minat. So aku nak tahu macam mana artis ni ataupun designer ni buat dekat poster dalam masa yang macam tu. So dalam 30 minit gua respect. Tapi ada kau tengok 30 minit tu datang dengan mungkin 10 tahun punya experience. So dia concludekan dalam setengah jam experience tu. penting. So aku rasa dia bukan pasal berapa lama, dia lebih kepada berapa experience untuk buat sesuatu tu lah. Sebab progress kan. Even sekarang pun aku rasa kita orang masih dalam progress untuk belajar banyak benda baru kan. So dengan pengalaman beberapa tahun lah. Betul. Yang boleh menghasilkan something yang somebody ataupun seorang pun tak expect lah. Betul. And okay, just nak buka sikit kan. Sebenarnya idea poster muka ni semua sebenarnya dulu lah 2000 aku tak ingat 2016 apa, ada Hippocrative. Kreatif bawah ni ke? Rabak. Rabak kan? Dengan jagoan lah? Dengan J. So dia cakap dia ada setiap venue ada guest lain-lain. Ada masa tu kita buat kat Kong Heng, ada dekat kedai Opoi, ada few venue lah. So setiap venue tu kena lukis seorang-seorang. So masa tu lah dapat idea macam interesting juga setiap venue untuk ada satu ni kan. So tu 2016 tu ke 2014 tak ingat. Lama. Tu adalah pengalaman lah tu. Pengalaman. Itu semua pengalaman. Betul. Sebab lepas buat tu aku dah tak buat dah. Sampailah. Oh ya? Lama dah. Oh betul. Kiranya ni comeback macam dia suddenly tiba-tiba. Sebab masa Nadine tu memang aku rasa kita orang pun tahu last minute kan untuk kopi studio buka kat sana. So macam okay, why not kita buat poster minta sign kan. Tengok tu, unexpected punya Betul. punya journey. Kadang-kadang nak buat kopi je. Tiba-tiba rezeki lain dia masuk saluan tu. And then nampaklah image kopi dan studio itu betul. Okay, enggak. Misian yang bagus untuk aku sendiri yang tak tahu pun. Oh aku tahu okay macam ni. Okay. So kita rasanya pengisian tu lama tau, tapi tunggulah kot mana tahu ada episode baru. Betul. Bersama tinggal lagi. Alright. See ya. Let's go. Kopi dan Studio. Jumpa datang kopi studio. Jumpa datang. Ciao.